Ustazah nak teruskan untuk kelas kita dengan topik daripada tata bahasa. Okay? Untuk tata bahasa, hari ini kita akan mengulang untuk kemahiran dari segi membina ayat. Membina ayat. Cik Adwa, Ustazah minta awak mute kan ya? Okay? Dalam PDPR, adab-adab kita, Ustazah nak ingatkan semula untuk PDPR macam Ustaz Syahrul dah beritahu tadi dalam perhimpunan, untuk PDPR kelas online kita kena jaga etika kita, tata susila kita semasa kelas. Walaupun kelas kita secara maya, tetapi kita kena kekalkan etika kita, adab semasa menuntut ilmu. Jadi kalau kita tengah belajar, Ustazah nak kita awak semua off-kan, mute kan awak punya mikrofon, kemudian on-kan kamera awak tu. Itu namanya bila kita jaga adab semasa PDPR. Sebab tu Ustazah nak tengok awak sebenarnya ada ke tak dalam kelas Ustazah ni. Okay? Jadi pastikan dalam apa-apa jua kelas, awak on-kan kamera awak tu supaya guru-guru tahu awak hadir ke tak atau sekadar nama awak yang hadir dalam kelas PDPR kita. Okey? Boleh? Okey, bagus Adwa. Okey, kemudian Ustazah teruskan dengan kemahiran kita, iaitu kita akan cuba membina ayat secara lisan hari ni. Okey, sebab kita dah belajar dah sebelum ni apa dia kata sendi nama dan juga kata hubung. Okey. Jadi Ustazah teruskan dengan di sini ada sedikit petikan. Jadi Ustazah nak minta bantuan sesiapa yang sukarela nak baca ataupun nak bantu Ustazah membaca teks ni. Saya. Okey Adwa, silakan. Tata bahasa. Inkubator pintar. Okey. Sarah melawat ke pameran inovasi Politeknik Malaysia. Dia menceritakan pengalamannya melalui satu muat naik status di akaun Facebook. Okey. Jadi Zara dia telah melawat ke mana? Pameran Inovasi Politeknik Malaysia. Okey, boleh teruskan Adwa? Okey, Adwa boleh baca? Oleh pensyarah Politeknik nilai dikawal dengan telefon pintar. Okey. Memastikan suhu dan kelembapan sesuai. Memuat sehingga 500 biji telur. Okey, lagi? Penting agar dapat meningkatkan hasil peternak. Okey, lagi? Sesuai untuk telur ayam atau telur itik. Okey, bagus. Jadi siapa tahu inkubator ni apa? Okey. Ini yang dekat sebelah kanan awak ni, ini namanya inkubator. Okey, sebenarnya inkubator ni ada macam-macam jenis inkubator. Okey. Jadi kalau untuk kita, tema kita iaitu tentang pertanian dan penternakan ni. Jadi inkubator yang kita maksudkan dalam ni ialah untuk tujuan pengeraman telur ayam. Okey. Inkubator yang ada di hospital berbeza penggunaannya. Kalau di hospital, inkubator kita gunakan untuk macam mana? Inkubator kalau di hospital digunakan untuk bayi yang pramatang ataupun dilahirkan tidak cukup bulan. Jadi baby tersebut akan dimasukkan ke dalam inkubator. Okey. Inkubator ni dia panas. Dia panas sedikit. Jadi suhu yang perlulah suhu yang bersesuaian. Kalau untuk telur ayam perlulah bersesuaian untuk telur ayam. Kalau untuk bayi kenalah yang sesuai untuk perkembangan bayi. Okey. Jadi tak bolehlah panas. Kalau panas nanti masak pula telur ayam tu kan. Okey. Jadi untuk inkubator pengeraman ayam ni dicipta oleh pensyarah di Politeknik Nilai. Okey.
Dekat sini, cuba awak kenal pasti. Dekat sini ayat apa ni dekat sini? Ha. Siapa boleh bantu Ustazah? Sofia boleh? Bila ada perkataan, ada imbuhan di dan ditambah dengan oleh, jadi ayat apa kat sini? Siapa yang boleh bantu Ustazah? Ayat aktif ataupun ayat pasif? Ustazah nak awak beri respon sedikit supaya Ustazah dapat kenal pasti awak faham ke tak yang sebelum kita dah belajar. Kan, betul tak? Semasa tahun 3 kita dah belajar, semasa tahun 4 awak pun dah belajar kan? Betul? Ayat aktif ataupun ayat pasif ni? Aufa? Ya. Ni ayat aktif ataupun ayat pasif? Yang mana? Yang ni, yang pertama ni. Tak ada pun. Awak tak nampak ke skrin Ustazah? Yang lain nampak? Tak ada. Nampak. Okey, sekejap. Ustazah rasa sebab awak dah left tadi, jadi awak kena tengok semula. Jadi Ustazah akan present semula. Sekejap. Sekejap ya. Okey, jadi untuk ayat pasif dan aktif awak kena kuasai sebab biasanya ayat ni masuk dalam soalan exam kan, betul tak? Jadi cuba kuasai, ingat semula. Kita belajar macam mana ayat pasif akan dimulai dengan imbuhan di ataupun ter. Dicipta oleh, tercipta oleh, dilaksanakan oleh, dikawal oleh. Itu namanya ayat pasif. Okey. Kemudian ayat yang kedua. Okey. Dekat sini dikawal dengan telefon pintar. Begitu juga dengan dikawal. Okey. Dikawal. Ayat aktifnya telefon pintar. Okey, di sini tidak disertakan dengan pelaku. Okey, kalau tadi dicipta Pensyarah Politeknik Nilai mencipta inkubator pintar. Okey. Dekat sini kita boleh kenal pasti apa dia kata aktifnya. Bila kita tahu apa dia istilah kata pasifnya, jadi kita boleh cuba kenal pasti ayat aktif dia. Okey. Jadi Ustazah tak nak lama-lama untuk kata aktif, kata pasif, kata sendiri nama, kata hubung. Okey, kata hubung siapa ingat? Ustazah nak cuba awak boleh tak ingat kata hubung tu yang macam mana? Boleh komen dekat chat tu. Apa dia kata hubung? Perkataan kata hubung. Siapa yang tahu? Okey. Adwa, sebutkan kata hubung yang pertama. Yang mana? Apa-apa kata hubung. Kata hubung kita dah belajar. Okey, dekat dalam teks ni ada je kata hubung. Dekat contoh-contoh ayat ni ada kata hubung. Ada je. Jadi awak cari yang mana. Yang warna merah ke, yang warna biru ke, tak kisah yang mana. Dan. Dan adalah kata hubung. Okey, lagi Ustazah nak tanya. Akif, sebutkan kata hubung yang berikutnya. Akif? Okey, Adwa, dan bagus. Macam mana Ustazah nak tahu awak hadir ke tak? Bila Ustazah tanya awak pun tak jawab, macam mana Ustazah nak jawab? Macam mana Ustazah nak take kehadiran awak? Okey? Sofia? Agar. Agar. Agar pun kata hubung. Okey, kemudian Naufal?
sebutkan kata hubung. Okey, Aufa, awak buka buku teks awak muka surat 147 Agar lagi? Banyak kata hubung sebenarnya. Dengan. Okey. Dengan pun kata hubung. Atau. Lagi? Untuk. Yang. Okey. Banyak sebenarnya kata hubung. Jadi saudara nak awak cuba kenal pasti apa dia kata hubung yang ada. Apa dia sahaja. Okey. Kemudian Sarah nak kita teruskan dengan muka surat yang seterusnya. Okey, dekat sini ada pemulihan, lengkapkan jadual di bawah. Okey, ini mudah je. Okey. Dekat sini. Siapa boleh bantu Sarah dekat sini selesaikan carta di bawah. Okey. Dekat sini ada Saya. zon tanaman buah-buahan. Okey, Adwa cuba. Selesai. Yang pertama perlis sesuai dengan tanaman buah mangga. Jadi dekat sini perlis. Perlis dia menggunakan banyak tanaman. Tanaman mangga. Jadi negeri lain kemudian Kedah. Kedah dia perlis dengan Manggis. Kedah dia manggis. Jadi dekat sini awak boleh tuliskan manggis. Okey. Tak nampak yang Pulau warna kuning. Pinang betik. Pulau Pinang betik juga saya tukar warna. Okey, kemudian Pulau Pinang kecil sangat. Okey, lagi Perak. Perak tanaman apa tu kat situ? Okey, Pulau Pinang warna purple kan? Warna purple dekat sini Pulau Pinang dia tak sertakan kan dia tanaman apa? Betul? Betul. Jadi kita tak dapat kena pasti. Jadi kat sini bukan betul jawapan dia. Okey, Perak. Betik. Perak tanaman apa ni? Betik. Betik. Okey, sekejap Okey, kemudian Selangor. Tanaman? Ada tak Selangor? Selangor tak ada. Selangor tak ada. Okey, sebab Selangor ni penuh dengan penduduk sahaja. Jadi pokok-pokok tak banyak. Betul tak? Jadi dekat Selangor ni dekat Selangor kita dah tak banyak hutan. Jadi kita dah tak boleh nak tanam pokok-pokok buah-buahan seperti mana Pahang. Pahang ni banyak gunung, banyak bukit kan. Jadi sesuai kita nak buat tanaman. Okey, Selangor tiada. Kemudian Negeri Sembilan. Durian. Tanaman apa tu? Ni. Tanaman? Durian. Cempedak ataupun buah nangka, betul? Buah nangka. Jadi awak boleh tulis dekat situ Negeri Sembilan buah nangka ataupun cempedak. Okey. Kemudian Melaka, buah apa ni? Siapa tahu? Buah cih. Melaka buah ciku. Mana lah? Okey. Jadi Saza sambung dekat sini je. Yang lain nanti awak selesaikan ni. Kemudian dekat sini ada aplikasi Azmat Bantu Petani. Lengkapkan petikan dengan kata kerja passive yang sesuai. Macam tadi kita dah
sebut pasal kata kerja pasif. Betul tak? Jadi Ustazah nak test dekat awak. Ingat ke tak kata kerja pasif kat sini? Okey. Jadi cuba selesaikan di bawah. Siapa nak baca petikan ni? Ishraq, cuba baca Ishraq. Ishraq ada? Okey, Adwa, cuba baca Adwa. Baca teks. Pengayaan aplikasi Agrimas bantu petani. Bentukkan petikan yang kata kerja pasif yang sesuai. Sedang satu aplikasi iaitu Agrimas telah diterbitkan. Satu aplikasi Agrimat telah diterbitkan. Okey. Satu aplikasi. Okey, dekat sini aplikasi, kalau dekat sini sesuainya dilancarkan. Okey. Dilancarkan. Ini untuk yang pertama, dilancarkan oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Okey, kemudian aplikasi berkenaan aplikasi berkenaan diterbitkan berpandukan dibangunkan berpandukan buku asas matematik pertanian. Okey, kemudian yang okey, aduh Ustazah minta awak offkan mic sebab suara awak bergema dengan suara Ustazah. Okey, kemudian aplikasi berkenaan dibangunkan berpandukan buku asas matematik pertanian yang diterbitkan. Sekejap. Muka surat 149. Okey, diterbitkan oleh Jabatan Pertanian sejak tahun 2014. Aplikasi berkenaan boleh dimuat turun dimuat turun daripada internet menurut Ketua Pengarah Jabatan Pertanian sejak dipasarkan sebanyak bukan dipasarkan, silap. Dekat sini dilancarkan. Dilancarkan sejak April lalu. Sebanyak 2044 pengguna telah memuat turun aplikasi Agrimat. Okey, jadi dilancarkan tadi kita gunakan untuk yang ke-5. Okey. Bukan yang pertama. Yang pertama tadi satu aplikasi Agrimat telah dirasmikan. Okey, dirasmikan. Okey, kemudian aplikasi Agrimat ialah cara memurahkan tanaman, cara kiraan jumlah biji benih, jarak tanaman, aliran kewangan dan kejuruteraan pertanian. Aplikasi ini dijangka menjadi pilihan para petani moden. Okey. Yang ni yang ke-6. Okey. Jadi tak semua kata pasif ni digunakan. Okey, saya nak tanya. Kata kerja pasif, kalau kita nak kenal pasti ia adalah bentuk kata kerja macam mana?
Okey, macam mana kalau kita nak tahu ia adalah bentuk kata kerja pasif? Siapa yang boleh bagi idea? Akil? Saya. Siapa yang boleh bagi idea? Adwa? Macam mana kita nak tahu kata kerja pasif? Ni, kata kerja pasif. Tadi Ustazah baru je sebut dekat muka surat yang sebelumnya. Betul tak? Kan? Ustazah kata kalau untuk kita kenal pasti kata kerja pasif dimulai dengan kata imbuhan apa di hadapan? Di. Kemudian disertai apa di belakangnya? Disertai oleh apa tadi? Ustazah baru je sebut contoh tadi. Disertai oleh. Oleh. Bila ada kata kerja pasif, di belakangnya ada perkataan oleh. Okey? Jadi di hadapan ni adalah imbuhan di. Okey. Kemudian, nanti Ustazah nak bagi pengukuhan, okay, sama ada awak faham ataupun tidak kata kerja pasif. Jadi di sini Ustazah nak tegaskan apa-apa mata pelajaran yang diajarkan di dalam PDPR ni, awak kena fokus. Kemudian beri kerjasama dengan melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Okay? Bukan sahaja awak buat tapi sebenarnya awak tak faham. Awak kena buat dan juga memahamkan apa yang Ustazah cuba sampaikan. Betul tak? Okay. Ustazah dah ajar, jadi cuba awak ingat semula apa yang Ustazah dah ajar. Sebab kata pasif ni, kata kerja pasif subjek tahun 3, betul tak? Tahun 3 awak dah belajar dah untuk kata kerja pasif ni. Okay, kemudian yang ni kita akan skip 150, kemudian kita akan masuk kepada tema yang baru. Tapi sekejap je rasanya sebab masa kita dah nak habiskan, betul tak? Sebab tadi kita ada perhimpunan dan mengambil masa kita sedikit. Jadi kita akan masuk sedikit saja untuk tema yang ke-8, iaitu tema ekonomi, keusahawanan dan pengurusan kewangan. Okay, dekat dalam tema ni ada macam-macam yang kita boleh belajar. Yang pertama sekali ekonomi. Ekonomi yang berkaitan dengan jual beli ataupun keusahawanan ni untuk jadi peniaga ataupun usahawan. Awak nak jual apa? Nak jual keripik ataupun jual makanan, itu namanya usahawan. Kemudian pengurusan kewangan. Bila kita dah menjadi seorang penjual, mestilah kita tahu macam mana kita nak mengurus kewangan kita. Boleh tak kita nak ambil duit daripada jualan tu untuk kegunaan peribadi kita. Dari sini kita boleh belajar. Tapi dari untuk peringkat awak ni, kita belajar secara basic untuk pengetahuan sahaja, bukan untuk terus ke arah pengurusan yang sebenar. Jadi hanya sebagai info tambahan untuk awak semua. Okay. Untuk unit 22, menjanakan ekonomi. Jadi Ustazah nak minta bantuan awak, sila bacakan teks ni. Okay, Sofia boleh? Boleh. Okay, cuba Sofia baca. Bacakan teks ni. Kawan Zara, Alif dan keluarganya dalam perjalanan pulang ke kampung. Okay. Sepanjang perjalanan mereka singgah di beberapa tempat. Alif merakam beberapa keping gambar yang menarik. Okay. Kemudian Alif menyusun gambar itu. Okey, ini gambar-gambar yang Alif susun. Okey, cuba tengok dekat sini. Kegiatan ekonomi masyarakat
bandar. Okey, bandar tu macam mana? Bandar yang awak tengah duduk sekarang. Okey. Dekat Shah Alam, lagi dekat Kuala Lumpur, dekat Siti Alam. Okey, tu namanya bandar. Dekat perbandaran ada apa? Ada pusat beli belah, jadi ada gudang pemborong, sektor perindustrian. Okey. Industri ni kebanyakannya ada dekat kawasan Shah Alam, dekat Kelang, betul? Ada banyak perkilangan Toyota, lagi apa dekat Shah Alam tu, banyak kilang kan, betul tak? Kemudian pusat kewangan, okey. Bank negara ini dekat bandar. Okey. Kita bandingkan dengan kegiatan ekonomi masyarakat pedalaman. Pedalaman ni kat mana? Dekat kampung-kampung ataupun dekat yang jauh daripada bandar. Okey. Pedalaman ni contoh dekat pedalaman Sarawak ataupun Sabah ataupun di pinggir-pinggir di kampung-kampung Hulu Selangor ataupun sebagainya. Okey. Jadi dekat kawasan-kawasan pedalaman ni biasanya keusahawanan yang ada dekat situ berkaitan dengan kraft tangan. Sebab apa? Kraft tangan di situ kita mudah dapatkan sumbernya. Contoh untuk penghasilan bakul ataupun anyaman-anyaman ni, bahan yang digunakan terdapat banyak di hutan ataupun di kebun. Jadi digunakan sumber yang ada tu untuk hasilkan kraft tangan. Okey, kemudian perladangan. Perladangan dijalankan di kawasan-kawasan yang berbukit ataupun di kawasan yang memerlukan kawasan yang besar di tanah yang lapang. Okey. Jadi di bandar kita tak ada kawasan yang mempunyai yang tanah yang lapang. Jadi hanya di pedalaman sahaja kita boleh temui untuk projek perladangan ni. Okey. Biasa perladangan ni kita boleh tengok dekat contoh awak pernah pergi Cameron Highland tak? Okey, dekat Cameron Highland kita boleh tengok Pernah. untuk Pernah. Banyak peladangan kan. Contoh tanaman sayur. Lagi apa? Dia ada ladang untuk tanaman buah strawberry kan. Tapi sekarang dia dah komersialkan untuk tanaman strawberry. Dia guna greenhouse tu. Jadi selamat untuk ditanam. Jadi tak memerlukan kawasan yang besar. Okay. Jadi kalau kita pergi Cameron Highland tu, jalan berbukit bukau kan, betul tak? Belum sampai lagi dah pening, dah nak muntah dalam kereta tu kan. Terus menunjukkan kawasan untuk Cameron Highland tu dia penuh dengan bukit-bukit. Jadi sesuai untuk tanaman yang memerlukan kawasan yang besar. Okay, perladangan ni. Okay, dengan cuaca dia sejuk sedikit kan. So, jadi strawberry sesuai dekat cuaca yang cuaca yang sedikit sejuk. Kemudian inap desa. Okay, inap desa. Nama pun ada desa kan dekat belakang. Desa ni biasanya dekat kampung. Okay. Inap ni macam homestay lah. Homestay awak nama dia inap desa. Biasanya untuk inap desa ni kita boleh jumpa dekat kampung-kampung. Okay. Jadi kalau dekat bandar kita sebut sebagai hotel kan. Jadi jarang orang sebut sebagai homestay dekat bandar. Okay, inap desa kita hanya jumpa di kawasan pedalaman. Okay. Kemudian penternakan. Okey. Sedap kan akhir kan strawberry coklat. Okey, nanti kalau pergi jangan lupa ajak Ustazah pula Okey. Okey, untuk penternakan. Okey, penternakan ni dekat kawasan bandar jarang ada. Biasanya ada di kawasan pedalaman ataupun di kampung-kampung. Sebab apa? Sebab untuk kita buat penternakan tak kisahlah penternakan lembu ke, ayam ke, dan untuk bagi bukan Islam penternakan khinzir kan ataupun babi, dia memerlukan kawasan yang besar, okey, jauh daripada penempatan manusia. Sebab apa? Sebab dia perlukan kawasan yang besar untuk selenggara sisa perkumuhan daripada haiwan-haiwan tersebut. Okey. Contoh kalau lembu, kalau awak pergi dekat lembu tu baru berak, bau dia busuk kan? Betul tak? Jadi untuk penternakan ni memerlukan kawasan yang sangat besar sebab satu untuk dikhususkan tempat mana dia nak buangkan sisa najis-najis daripada penternakan tu. Penternakan ayam, penternakan lembu dan sebagainya. Jadi hanya di pedalaman kita jumpa penternakan lembu dan juga ayam dan sebagainya. Okay? Jadi untuk penternakan ni memang memerlukan kawasan yang luas.
Okey, ini adalah perbandingan disebabkan kita dah masuk tema yang baru iaitu tema keusahawanan dan juga apa tadi, pengurusan kewangan, betul? Jadi ekonomi untuk masyarakat bandar dan juga masyarakat pedalaman sangat berbeza, jauh berbeza. Untuk orang bandar, dia hasil ataupun hasil yang diterima ialah daripada secara gaji. Okey, dapat daripada dia bekerja di pusat beli belah, di gudang pemborong, industri dan juga sebagainya, betul? Dekat bandar hanya bekerja di pusat-pusat yang disediakan oleh kerajaan. Tapi untuk kegiatan ekonomi masyarakat pedalaman, kebanyakannya ialah daripada inisiatif penduduk sendiri. Contoh kraftangan. Ini adalah sumber daripada hasil bumi yang ada di kawasan tersebut. Jadi daripada situ mereka hasilkan sendiri untuk kelangsungan hidup. Kalau tak ada pendapatan atau duit macam mana, mereka nak teruskan hidup di kawasan pedalaman, jauh daripada bandar. Okay? Jadi mereka terpaksa berusaha untuk kelangsungan hidup mereka masing-masing. Begitu juga pelandangan. Ingat biasa ni adalah inisiatif sendiri daripada penduduk setempat. Okay? Jadi Ustazah terangkan sepintas lalu untuk Ustazah buat perbandingan antara ekonomi di bandar dan juga pedalaman. Jadi kalau awak balik kampung, awak boleh nampak kan, nampak orang kampung bercucuk tanam, betul tak? Ada lagi yang mengembala kambing, lagi membeli lembu, ayam dan sebagainya. Itu adalah salah satu cara bagaimana dia nak untuk kelangsungan hidup, betul? Dekat bandar bukan tak boleh nak beli ayam, betul? Tapi nanti jiran sebelah marah dah, kan? Sebab najis dia berata-rata bau busuk, melainkan awak bela di reban. Itu perbezaan atau perbandingan antara masyarakat bandar dan juga masyarakat di pedalaman. Okey. Kemudian kita teruskan dengan kemahiran membaca teks dan pantun, kemudian melengkapkan peta buih. Okey, dekat sini ada pantun. Siapa nak baca pantun? Saya. Okey, sila baca Adwa. Memasak keli di waktu senja. Dituang santan tiada berbasi. Orang asli gigih bekerja. Hasil hutan menjadi rezeki. Okey, ni yang seperti yang saya sebutkan tadi. Orang asli ni duduk je dekat pedalaman, betul? Jauh daripada pembangunan. Dia duduk dalam hutan. Okey, jadi untuk kelangsungan hidup, dia nak untuk makan, untuk minum dan sebagainya, dia kenalah hasilkan daripada kena cari sendiri rezeki tu, betul? Untuk air dia kena buat macam mana untuk minum. Daripada sungai. Kemudian hasil hutan dia juga jadikan sebagai rezeki. Okay? Bagi yang bukan Islam, kebanyakannya mereka akan mencari hasil makanan mereka di hutan seperti mencari. Mungkin ada yang menjadikan monyet ataupun ular sawa ataupun babi hutan sebagai sumber rezeki untuk kelangsungan hidup, untuk makan. Okay? Jadi kalau orang asli ni kita mungkin nak jumpa burger tu tak susah lah kan, nak jumpa McD, nak jumpa pizza, KFC kan. Jadi hasil makanan mereka kebanyakannya di hutan. Okey, rangkap yang kedua, teruskan Adwa. Duduk melukis di hujung desa. Melukis bulan penuh perasaan. Okey. Mencari pakis tanduk rusa. Buat jualan pokok hiasan. Okey. Jadi salah satunya kemahiran orang asli ni dia boleh macam saya sebutkan tadi, sumber hutan itu adalah sumber rezeki mereka. Jadi antara satunya dalam hutan tu banyak hidupan ataupun pokok-pokok yang cantik. Kita boleh jadikan sebagai pokok hiasan. Jadi mungkin itu adalah salah satu sumber rezeki mereka. Jadi mereka jual di tepi-tepi jalan. Kalau boleh perasan, kalau pergi Cameron Highland tu dekat tepi-tepi lereng bukit tu ada kan orang asli jual
kraft tangan, lagi buah ataupun apa yang awak boleh nampak dekat situ. Banyak sebenarnya dijual, ada pokok-pokok, orchid dan sebagainya. Itu salah satu macam mana dia nak pasarkan produk yang dia dah dapat ataupun hasil daripada hutan. Kemudian yang ketiga adalah Pisang pusikat sedap dimakan. Digoreng minyak sawit tempatan. Rajin memukat pelbagai ikan. Hasil banyak jana pendapatan. Okey, ni adalah apa namanya, cara macam mana untuk dapat untuk dalam bidang ekonomi lagi sikit satu. Okey, tadi yang pertama hasil hutan kan, orang asing dapatkan daripada hutan. Okey, untuk menjana ekonomi bagi keluarga mereka. Kemudian yang kedua digunakan apa? Mencari pokok-pokok di hutan sebagai hiasan. Kemudian mungkin boleh dijual. Okey, yang ketiga, cara orang asli ataupun orang di pedalaman mencari rezeki dengan memukat pelbagai jenis ikan. Okey, jadi bila ada ikan, sumber ikan ni, ini bagi mereka yang duduk di pesisir pantai. Jadi mereka menggunakan sumber yang berdekatan dengan mereka untuk jadikan sebagai hasil pendapatan. Okey, kalaulah dia menjual ikan dapat banyak, takkan dia nak makan seorang kan, jadi mungkin tak habis. Jadi tak muat nak peti ais nak simpan. Jadi secara logiknya hasil daripada dia memukat tu dia jadikan sebagai sumber rezeki. Dia jual ikan tu, jual ketam, jual udang dan sebagainya untuk kelangsungan hidup. Okey. Okey, seronok sebenarnya tajuk ni, tema bagi tema yang baru kan, betul? Okey, jadi dekat sini ada teks. Patutnya awak kena baca tapi kita kesentuhkan masa sebenarnya. Okey. Tapi tak apa. Sebenarnya kita teruskan untuk yang ni, muka surat seterusnya. Okey. Jadi Ustazah nak minta Ishraq cuba baca teks ni. So ada? Siapa yang boleh bantu Ustazah? Saya. Okey, Sofia baca. Kemudian mereka cuba membina pantun berdasarkan berita tersebut. Okey. Sungai Siput, 15 Ogos. Kawasan ekopelancongan yang menarik telah sedia menerima kunjungan pelancong. Kawasan tersebut merupakan tempat tinggal orang asli di negara ini. Kawasan ini sesuai untuk pelancong berehat jauh daripada kesibukan kota. Pelancong berpeluang untuk menginap di chalet Pos Kuala Mu. Pos Kuala Muda. Okay, terus? Chalet ini diusahakan sendiri oleh masyarakat orang asli di sana. Okey. Dengan terbinanya chalet tersebut, peluang untuk meningkatkan ekonomi mereka terbuka luas. Okay. Ada antara mereka berpeluang untuk menjadi pemandu pelancong. Satu keunikan di sini ialah terdapat kedai makan di dalam sungai yang cetek. Pelbagai aktiviti yang menarik disediakan untuk pelancong dengan harga RM20. Pelancong dibawa ke lokasi memancing ikan tengas
ikan tengas. Terdapat juga lasak untuk aktiviti lasak untuk mereka yang gemar meneroka alam sekitar. Okey. Pelancong akan dibawa oleh penduduk setempat memasuki hutan yang berhampiran dengan cas RM10. Okey. RM10 seorang. Yang memiliki kemahiran seni ayaman, mereka boleh menghasilkan dan menjual hasil kerja tangan mereka. Okey. Jadi untuk teks ni sebenarnya dia fokuskan kepada bagaimana cara masyarakat orang asli menjana ekonomi. Okey, macam mana tadi yang pertama? Dengan menerima kunjungan pelancong. Jadi bila ada pelancong, automatik orang asli ni dapat menjana ekonomi daripada situ. Macam mana? Dia jadi pemandu pelancong. Okey, macam tadi disebutkan bila dia jadi pemandu pelancong, dia kenakan cas. Okey. Dia cas berapa ringgit tadi? RM10 dekat situ kan. Bila pelancong tu nak masuk ke kawasan yang untuk aktiviti lasak ni, dia kena cas. Lagi apa? Orang asli dia membuat anyaman daripada sumber hutan. Jadi dekat situ dia dapat membina ekonomi mereka sendiri. Okey, lagi dia membuat chalet, betul tak? Betul tak tadi? Orang asli membina chalet yang diusahakan sendiri untuk pelancong yang datang. Jadi dekat situ mereka boleh kenakan beberapa ringgit berdasarkan berapa lama orang itu akan menginap. Okey, pelancong itu akan menginap. Jadi sedikit sebanyak ini adalah cara macam mana masyarakat orang asli melangsungkan kehidupan mereka. Okey. Walaupun mereka duduk dalam pedalaman jauh daripada perbandaran, okey, tapi mereka dapat memajukan diri mereka dengan sumber-sumber mereka yang ada, okey, dengan skill yang mereka dapat, okey. Jadi untuk hari ini kita habiskan sampai muka surat 153. Okey, kemudian untuk latihan hari ini saya nak awak buat muka surat 150, 54 dan 55 yang mana ia adalah sebuah karangan. Okey. Awak kena buat draft, kemudian awak selesaikan menjadi satu bentuk karangan. Okey. Untuk pendahuluan, dia dah beri dah pendahuluan dia. Kemudian awak kena selesaikan draft. Okey, draft dia dah beri dah kat sini mengeluarkan buah. Okey. Jadi dekat sini adalah aku sebatang pokok kelapa sawit. Ini adalah karangan berbentuk biografi. Jadi awak kena tulis tajuk dia apa kat tengah-tengah tu awak tuliskan. Kemudian pendahuluan adalah isi yang rangkap yang pertama. Okey, awak kena salin semula pendahuluan ni. Kemudian untuk rangkap yang kedua, jarakkan sedikit daripada tepi. Kemudian awak selesaikan draft yang diberikan. Okey. Pokok sawit telah mengeluarkan buah. Buahnya sangat lebat. Dan apabila telah masak ranum, buah tersebut dikait oleh para peladang. Kemudian buah tersebut dikumpulkan di tepi jalan. Okey, selesai satu perenggan. Okey. Kemudian dah selesai perenggan yang kedua, awak buat perenggan yang ketiga iaitu daripada isi yang pertama. Okey, bila dah selesai kita petik, kumpulkan di tepi jalan, buah tersebut dinaikkan ke lori, kemudian dihantar ke kilang dan dikumpulkan. Okey, kemudian dimasukkan ke dalam kilang. Okey, ini adalah proses macam mana kita nak proses macam mana kelapa sawit tu diproses untuk dijadikan minyak. Okey. Kemudian ini isi yang kedua iaitu perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang keempat, bila kelapa sawit telah diproses, kita akan
proses minyak tersebut dan dijual di pasar raya. Kemudian dibeli oleh seorang wanita dan digunakan untuk apa? Untuk menggoreng makanan ataupun terpulang awak nak goreng makanan ke? Makanan seperti apa? Pisang goreng, ikan goreng, untuk menumis sayur dan sebagainya. Kemudian isi yang keempat daripada perenggan yang kelima. Okay? Jadi selain untuk masakan, minyak kelapa sawit digunakan untuk proses pelbagai produk. Okay? Jadi ada pelbagai kegunaan. Kemudian dijadikan minyak masak dan margarin, sabun dan lilin. Okay? Kemudian penutup ini adalah perenggan yang terakhir. Okay, awak tinggal salin. Jadi untuk isi 1 hingga 4 awak kena selesaikan jadi satu perenggan yang lengkap. Perenggan 1, perenggan 2, perenggan 3 dan perenggan keempat. Okay, untuk latihan hari ini bina karangan. Okay. Okay, boleh faham? Ada soalan? Boleh. Okay, jadi untuk hari ini itu sahaja daripada Ustazah. Kita jumpa lagi untuk kelas akan datang pada hari Khamis kan? Jadi untuk Okey. jadi itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih, Sama. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Bye. Jumpa lagi.